warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inu wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dapat terus menyedarkan kita bahawa kita hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita sentiasa memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu insya-Allah kita akan terus berada di dalam ketaatan kepada-Nya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita peluang dan ruang untuk terus kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang kita yang lepas kita telah membicarakan berkaitan tentang mukaddimah ataupun pengantar dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menyebutkan bahawasanya sumber kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiga, iaitu dia Al-Quran dan hadis. Seterusnya penulisan para ulama melalui kitab-kitab sirah, yang mana tokoh besarnya adalah dia Ibnu Hisham. Ibnu Hisham yang mana kita dapat riwayat itu daripada beliau. Banyak-banyak kisah berkaitan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dirujuk kepada kitab-kitab sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisham daripada riwayat Ibnu Ishaq. Itu yang terbanyaklah. Selain daripada itu tadi, sumber yang utama iaitu Quran sendiri melalui kisah-kisah yang diceritakan secara tidak langsung melalui ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Sebagaimana kita sedia maklum bahawasanya kebanyakan ayat Quran itu turun bersama dia ada sebab penurunan Quran, penurunan ayat yang berkaitan, sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang berkaitan tentang peristiwa, sesuatu peristiwa. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita boleh lihat kitab-kitab yang para ulama telah kumpulkan, telah kita kata muktamadkanlah dengan susunan Imam Bukhari dan Sahih Bukhari-nya, Imam Muslim dan Sahih Muslim. Begitu juga kitab sirah yang lain, sama ada yang 6, itu yang popular yang 6, ataupun mungkin 9 tambah lagi 3, iaitu riwayat Imam Ahmadnya, Imam Maliknya, Imam Dariminya. Begitu juga dengan kedudukan kitab-kitab sirah yang lain. Jadi secara tidak langsung di situ memperihalkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklum, sunnah itu, apa maksud sunnah? Ialah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Nabi sendiri yang menceritakan ataupun diceritakan oleh para sahabat dengan riwayat mereka, dengan kisah mereka, dan juga melalui rijal-rijal ataupun kita kata perawi-perawi. Hari ini kita akan lihat kepada rahsia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Makkah itu, tidak di negara lain? Ataupun kalau kita tengok lagi dengan kita kata
pemandangan yang lebih luas kan. Kalau mungkin sebelum Nabi SAW itu banyak para Nabi yang diutuskan, yang dibangkitkan dari kalangan Bani Israel kan. Bani Ya'qub, Israel adalah nama lain bagi Nabi Ya'qub. Bila dikatakan Bani Israel, anak-anak Israel, dengan maksud anak-anak Ya'qub. Anak-anak Ya'qub yang keturunan Dani itu ada 12 kabilah lah, 12 kabilah daripada anak-anak Nabi Ya'qub, termasuklah Nabi Yusuf, termasuklah Bunyamin, termasuklah beberapa anak yang lain. Kalau yang dikisahkan dalam Quran, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, Nabi Yusuf dia ceritakan kepada ayahnya, aku melihat 11 bintang. Jadi 11 bintang itu merujuk kepada adik-beradiknya, termasuk dia. Jadi 12 orang lah, itu 12 apa kita kata pecahan daripada Bani Israel ataupun Bani Ya'qub. Jadi banyak Nabi itu diutuskan di sekitar Syam, di Syam, mungkin di Iraq pun juga, di tanah Arab yang kita katakan Palestin, Jordan dan tempat-tempat yang mungkin sampai ke Turki juga, mungkin sampai ke Turki juga. Jadi mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Mekah ataupun semenanjung tanah Arab, Jaziratul Arab itu sebagai tempat diutuskan Nabi yang terakhir, sebagai tempat yang kita kata hari ini menjadi kiblat, menjadi tempat utama kepada agama Islam, menjadi simbol kepada agama Islam. Sebelum membahas sirah Rasulullah SAW dan berbicara tentang Jazirah Arab, tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam itu sendiri, terlebih dahulu kita harus menjelaskan hikmah ilahiyah, hikmah ketuhanan yang menentukan pengutusan Rasulullah SAW di bahagian dunia ini dan pertumbuhan dakwah Islam di tangan bangsa Arab sebelum bangsa lainnya. Untuk menjelaskan hal ini, pertama kita harus mengetahui karakteristik bangsa Arab dan tabiat mereka sebelum Islam, juga di antara negara-negara sekitarnya. Sebaliknya kita juga harus menggambarkan kondisi peradaban dan kebudayaan umat-umat lain pada waktu itu seperti Parsi, Rom, Yunan dan juga India. Kita mulai pertama menyajikan secara singkat kondisi umat-umat yang hidup di sekitar Jazirah Arab sebelum Islam. Jadi sebelum kita mengetahui mengapa bangsa Arab, mengapa Jazirah Arab, maka perlu melihat kepada sekitarnya dahulu. Yang mana tamadun ketika itu lebih popular dengan adanya tamadun Rom, Parsi, kalau yang besar itu dulu yang dikisahkan dalam Quran. Begitu juga Yunan dan juga India. Parsi adalah ladang subur sebagai khayalan khurafat, keagamaan dan filosofi ataupun falsafah yang saling bertentangan. Di antaranya adalah Zoroaster yang dianut oleh kaum penguasa. Di antara falsafahnya ialah mengutamakan perkahwinan seorang dengan ibunya, anak perempuannya atau saudaranya, sehingga Zadasir yang merintah pada pertengahan abad ke-5 Masihi mengahwini anak perempuannya. Belum lagi penyimpangan akhlak ataupun kelakuan yang beraneka ragam sehingga tidak dapat disebutkan di sini. Itu diceritakan tentang Rom, bagaimana ketika itu Parsi, bagi Parsi, kalau kita sebutkan tempat anutan kepada agama Majusi ataupun Zoroastrianism yang dibawa oleh Zoroaster. Zoroaster dan dia dianuti oleh pemerintah di sana, sehingga kalau ketika itu dilihat daripada sudut kebobrokan ataupun kerosakan dalam masyarakat itu, sehingga anak itu dikahwini.
Kalau kita tengok juga antara sebab mengapa para Nabi diutuskan, selain mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan Allah Taala, dan yang kedua ialah menyempurnakan akhlak. Jadi di sini ada perkara yang selain anutan yang tidak betul, lebih kepada khurafat, lebih kepada kalau kita sebut Zoroastrianism ini ataupun Majusi ini, mereka meyakini dua dualism, dua punca kuasa, atau yang disebutkan sebagai Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat, ataupun Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Itu fahaman mereka. Dan di Parsi itu juga, sehingga kita lihat selepas daripada itu, memang tempat pemikiran, sampai kita tengok selepas mana Islam sampai ke sana, adanya negara Iran, adanya negara Iraq itu, kalau lihat, ataupun Kufah dan Basrah itu menjadi tempat pemikiran. Kita kata punya hebatnya mereka ini, sampai tata bahasa Arab pun ada dua aliran di situ, dan aliran Kufahnya, aliran Basrahnya. Jadi di peringkat awal lagi, sewaktu dikuasai Parsi, maka itulah dia kedudukannya. Di Parsi juga terdapat ajaran Mazdakiyah. Mazdakiyah juga pecahan daripada Zoroastrianism ataupun kita kata Majusi yang besarnya, yang menurut Imam Syahristani didasarkan kepada falsafah lain ataupun falsafah lain, iaitu menghalalkan wanita, membolehkan harta, dan menjadikan manusia sebagai syarikat, maksudnya perkongsian. Persyarikatan mereka itu ialah dalam masalah air, api dan juga rumput. Ini asas kepada fahaman komunis lah, perkongsian. Air itu tidak boleh dimiliki, tanah ataupun rumput itu tidak boleh dimiliki, dan juga api tidak boleh dimiliki. Ajaran ini memperoleh sambutan luas dari kaum yang mengikut kepada hawa nafsu, disebut sebagai ahlul ahwa. Ahlul ahwa maknanya menuruti nafsu. Okey, itu di Rom. Sebelum tengok kepada Jazirah Arab, maka sekitarnya Rom tadi dengan keadaan orang yang beragama Majusi, sama ada Zoroastrianism ataupun Mazdakiyah tadi, mereka daripada sudut penyembahan, dualism, kemudian daripada sudut kelakuan ataupun kita kata sistem kemasyarakatan itu tidak betul, sehingga anak itu boleh dikahwini. Sedangkan di Rom telah dikuasai sepenuhnya semangat kolonialisme, kolonial, penjajahan. Negeri ini terlibat pertentangan agama antara Rom di satu pihak dan Nasrani di satu pihak. Ini sebelum di peringkat awal lah. Kalau kita tengok Rom itu sebelum dia mereka menganuti Kristian, mereka memang ada agama mereka lah yang menyembah dewa-dewa. Dewa-dewa, kalau mungkin hari ini sehingga dewa itu difilmkan, Zeus di antara Tuhan Romawi, Tuhan Rom, yang dikatakan yang disembah lah, yang disembah sebelum mereka menjadi Kristian. Sehingga para ulama mengatakan bila Kristian disebarkan, Nasrani itu disebarkan di Rom, hakikatnya bukanlah Kristian itu yang dikata dianuti sepenuhnya, tetapi telah dicampur antara agama, antara fahaman Rom dan juga fahaman Kristian ataupun Nasara ketika itu. Sehingga pengkaji di kalangan ulama kita mengatakan sebenarnya bukan Kristian yang mengkristiankan Rom, tetapi Rom yang meromkan Kristian. Istilah begitu, telah berlaku pencampuran. Sebagaimana kalau kita tengok hari ini, mungkin daripada sudut perayaan Christmas, ini dah bulan 12 ini, jadi ada yang merayakan pada 25 Disember itu.
Tetapi di sana ada juga yang merayakan pada bulan 1. Bulan 1. Kalau dilihat ditelusuri balik sejarahnya, 25 Disember itu bukanlah hari kelahiran Jesus ataupun Nabi Isa, tetapi dia adalah hari kelahiran ataupun hari yang disambut berkaitan tentang Tuhan Matahari, Tuhan Matahari yang disembah orang Rom. Jadi itu yang dikatakan sebenarnya yang Kristian, bukan Rom itu Kristian, tapi Rom yang meromkan Kristian. Begitu juga beberapa syariat lain, syariat lain yang tidak dilaksanakan, antara lainnya ialah khitan, bersunat. Ikut bersunat ini memang telah tercatat di dalam Bible, tetapi perkara itu telah seolah-olah tidak diamalkan ataupun nak kata mansuh, tidak. Kalau kita katakan mansuh, mungkin pada kita lah, dia ada mansuh, dimansuhkan dengan ayat lain, turun ayat lain memansuhkan ayat pertama, ataupun ayat itu dibacakan tetapi tidak diamalkan, dibacakan tidak diamalkan. Mungkin dalam kita kata kategori itulah khitan itu tidak diamalkan kerana antara sebabnya bila mana nak dibawa ajaran Kristian ataupun Nasara itu kepada Rom, maka ini antara perkara besar yang mereka tidak boleh terima. Yang mereka tidak boleh terima, lalu itu berlaku, kita katakan percampuran di antara pegangan asalnya dengan agama Kristian. Jadi kalau ketika ini pada peringkat awal sebelum pengutusan Rasulullah SAW, maka di situ ada dua penjajahan, negara yang Romawi ataupun yang ikut kepada Rom, dan di pihak lain adalah Nasrani ataupun Kristian. Negara ini mengandalkan kekuatan, ketenteraan dalam melakukan pengembangan agama Kristian dan mempermainkannya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, untuk menggunakan kekuatan untuk dekat kekuatan ketenteraan lah, untuk menyebarkan fahaman. Sebab tu kalau kita tengok juga dalam beberapa mungkin yang difilmkan, masih lagi ada yang raja-raja Rom itu, mereka masih lagi maksudnya bukan sepenuhnya Kristian, dan sebalik itu di sana ada orang yang kita katakan taat dengan agama Kristian. Negara ini pada waktu yang sama tidak kalah dari Parsi, maksudnya berlaku persaingan di antara Rom dan juga Parsi. Kalau kita tengok dalam Quran sehingga dirakamkan berkaitan tentang Rom, Alif Lam Mim ulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di dhalamihim sayaghlibun. Di antara pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Rom itu akan menang. Kalau ikut kepada orang Arab, mereka lebih menyokong kepada Rom, kerana mungkin kita katakan agama Samawi itulah boleh berteruh. Ketika itu Rom kalah dengan Parsi, dan Nabi membacakan ayat ini seolah-olah menyebutkan sebagai apa yang akan berlaku akan datang ialah Rom akan menang. Wa hum min ba'di dhalamihim sayaghlibun. Rom kalah, tetapi selepas itu mereka akan menang. Sebagai satu pengkhabaran yang Nabi khabarkan awal, yang dikatakan Nabi mengisahkan perkara yang akan datang melalui ayat ini. Kehidupan itu kebejatan moral dan pemerasan ekonomi telah menyebar ke seluruh penjuru negeri akibat melimpahnya penghasilan dan menumpuknya pajak. Akan halnya itu di Rom, Parsi dengan keadaannya, Rom dengan keadaannya, adapun di sebelah Yunan ataupun Greek, maka negeri ini telah tenggelam dalam lautan khurafat dan mitos-mitos yang tidak pernah memberinya manfaat. Kalau kita tengok Rom
Greek ini memang tempat falsafah lah. Falsafah banyak yang kita pelajari hari ini kebanyakannya adalah daripada Greek. Bukan mengatakan negara lain itu tidak ada pengembangan ilmu ataupun ilmu yang kita katakan yang kuat, tetapi yang tercatat, yang dipelajari kebanyakan daripada Greek. Ahli-ahli falsafah daripada Greek yang mungkin itulah yang sampai yang dapat direkodkan ataupun yang dapat dilihat secara tidak langsung juga. Islam juga di antara kita katakan yang menyimpan khazanah tersebut. Mengapa kita kata Islam? Sebab berlaku zaman penterjemahan. Berlaku zaman penterjemahan di mana Khalifah Abbasiyah ini minta sehingga diberi hadiah siapa yang menterjemah buku-buku sama ada daripada Yunan ke dalam bahasa Arab, daripada bahasa Syriani kepada bahasa Arab, daripada bahasa Ibraniyah ataupun Hebrew ke dalam bahasa Arab, maka mereka akan diberikan hadiah, diberi hadiah oleh Khalifah Abbasiyah ketika itu. Bahkan ulama yang menulis buku juga diberikan hadiah, apabila terhasil satu-satu karya. Jadi itu antara kita katakan antara sebab juga terjaganya khazanah pemikiran itu, khazanah ilmu itu, ataupun mungkin dalam pelbagai sudut lah. Hatta kita kata kisah-kisah yang ada juga, seperti kisah Sinbad, seperti kisah 1100 malam, seperti kisah Laila Majnun. Itu juga di antara kisah-kisah awal yang diterjemahkan di dalam bahasa Arab, yang kita katakan iaitu tersimpan lah. Bila ada proses itu maka tersimpan. Itu juga daripada perubatan daripada mungkin India dan juga bangsa-bangsa lain yang diterjemahkan di dalam bahasa Arab dan tersimpan. Jadi antara yang banyak juga adalah daripada Greek ini, falsafah, adanya ilmu mantik, adanya ilmu pentadbiran negara daripada ahli falsafah, adanya perubatan, berbagai kalau disebutkan falsafah itu pada peringkat awal ni ialah pengetahuan secara umum, sehinggalah barulah ada pecahan. Kalau hari ini kita sebut falsafah lebih kepada pemikiran, kalau dahulu falsafah itu pecah. Mungkin falsafah tentang politiknya, falsafah tentang etikanya, falsafah tentang ketuhanan dan sebagainya lah. Itu kita katakan antara terjaganya khazanah tersebut kerana adanya pemindahan bahasa ke dalam bahasa Arab. Dan itu juga di antara sebab kenapa orang Arab ini menjadi, ataupun kita kata negara Arab khususnya di sebelah Andalus sana, menjadi tempat tumpuan orang-orang barat untuk menuntut ilmu. Di sebelah Andalus mereka menumpukan itu yang terkenal kitab-kitab. Selepas itu kitab-kitab Ibn Sina, kitab-kitab Ibn Haysam, kitab-kitab Ibn Rushd dan sebagainya, kemudian dibawa balik ke negara barat. Itu jadi sudut Yunan ini ataupun Greek ini, mereka tenggelam dengan lautan khurafat tentang mitos-mitos dan sebagainya. Demikian pula di India, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hasan An-Nadawi, telah disepakati oleh para penulis sejarahnya bahawa negeri ini sedang berada dalam puncak kebejatan, kerosakan dari segi agama, akhlak ataupun sosial. Masa tersebut bermula sejak awal abad ke-6 Masihi. India bersama negara tetangganya berada dalam kemerosotan moral dan juga sosial. Jadi kalau secara umum disebutkan semua negara ini berada dalam kebejatan akhlak secara umum lah. Itu juga antara penyebab mengapa Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Kalau kita tengok daripada sudut
zaman di antara satu Nabi dengan Nabi yang lain ini, maka Allah Ta'ala akan mengutuskan Nabi yang lain apabila umat itu berada pada jauh daripada kebenaran. Bila umat berada pada jauh daripada kebenaran, maka Allah Ta'ala akan mengutuskan Nabi yang lain untuk mengembalikan manusia, mentauhidkan Allah Ta'ala, dan juga mengembalikan mereka untuk sistem kehidupan dalam masyarakat ini dengan sebaiknya. Kalau kita tengok, itu antara sebab mengapa Allah Ta'ala mengutuskan Nabi SAW. Yang dikatakan ada di antara satu Nabi dengan satu Nabi lain, maka umat yang duduk di tengah ini, yang jauh juga daripada Nabi yang awal, jauh juga dengan Nabi yang akan diutuskan, itu yang disebut sebagai ahli fatrah. Fatrah ni, fatrah lah bahasa Melayu juga kita sebut fatrah, di antara satu dengan satu yang lain. Jadi mereka ini bagaimana kedudukannya, maka itu disebutkan mereka ini diampunkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulah, dan tidak kami mengazab sehinggalah kami memutuskan rasul. Jadi orang yang tidak sampai kepada mereka seruan para rasul, maka mereka itu diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu urusan Allah Ta'ala. Tapi secara umumnya, berdasarkan kepada ayat ini, mereka diampunkan ataupun tidak diazab. Di samping itu juga harus diketahui bahawa ada satu hal yang menjadi sebab utama terjadinya kemerosotan, kegoncangan pada umat-umat terdahulu, iaitu peradaban dan kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai materialistik semata-mata. Dapat ada nilai-nilai moral yang mengarahkan peradaban dan kebudayaan tersebut kepada jalan yang benar. Akan halnya peradaban berikut, segala implikasi dan penampilannya tidak lain hanyalah merupakan sarana dan instrumen. Jika pemegang sarana dan instrumen tidak memiliki pemikiran dan nilai-nilai moral yang benar, maka peradaban yang ada di tangan mereka akan berubah menjadi alat kesengsaraan dan kehancuran. Tetapi jika pemegang memiliki pemikiran yang benar, yang hanya bisa diperolehi melalui wahyu ilahi, maka seluruh nilai peradaban dan kebudayaan akan menjadi sarana yang baik bagi kebudayaan yang bahagia, penuh dengan rahmat di segala bidang. Itu perkara yang seterusnya. Mengapa mereka berada dalam kemerosotan? Nilai-nilai adab ataupun moral yang rosak, kerana mereka mementingkan kepada materialistik. Kalau kita lihat hari ini, kalau orang semua menuju kepada kekayaan, orang semua menuju kepada kemajuan tanpa nilai agama, maka akan rosak. Semua dan mungkin kita katakan orang nak maju, orang nak kaya, orang nak kita katakan lebih pada segalanya, maka akan berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Mungkin ramai orang akan dizalimi, ramai orang akan diambil haknya dan sebagainya, bila tidak ada nilai agama. Sebab itu kalau kita lihat juga antara serangan musuh Islam pada hari ini ialah mereka menyerang kepada agama. Kalau contoh kita kata etis lah, kalau dulu mungkin kita tidak pernah dengar orang Melayu yang tidak percaya Tuhan. Kita, kalau ada tapi tidak dengar. Tapi hari ini dengan globalisasi dunia, globalisasi tanpa sepadan ini, ada orang Melayu yang mengaku tidak percaya Tuhan. Tetapi hakikat daripada fahaman etis ataupun etisme ini ataupun etisme ini, sebenarnya dia nak meruntuhkan agama. Dia nak meruntuhkan agama. Bukan saja tidak percaya Tuhan, tetapi tidak percaya kepada agama, tidak bergantung kepada agama. Kalau etis secara umum disebut dia ada dua. Kalau etis daripada sudut teori dia, memang dia tak percaya Tuhan langsung, tapi berdasarkan kepada kajian, mustahil manusia tak percaya kepada Tuhan. Sebab percaya kepada Tuhan ini adalah secara kita kata tabi'i, secara lahirnya manusia kan secara fitrahnya percaya ada Tuhan, tetapi menafikan adanya Tuhan.
Jadi yang dikatakan etis secara teori, mungkin kita boleh sebut dia menafikan adanya Tuhan ataupun tak percaya Tuhan. Tetapi etis secara praktikal lain pula. Dia bukan tak percaya Tuhan, dia mungkin percaya Tuhan ada, tetapi dia hidup seolah-olah tidak bertuhan. Seolah-olah tidak bertuhan. Ini yang kita bimbang daripada maksud ini. Tambah lebih kita bimbang orang yang daripada keluarga Islam, namanya Islam, tetapi tidak bergantung, tidak terikat langsung dengan agama Islam. Ini yang lebih bahaya, lebih membimbangkan kita. Bila dikatakan daripada lahir daripada keluarga Islam, namanya juga mungkin nama Islam, tetapi hidupnya tidak hidup dengan peraturan-peraturan Islam, hukum hakam Islam. Kenapa? Pada mungkin hari ini seruannya ialah hak individu, kebebasan, hak kebebasan individu. Mungkin itu antara apa yang disebutkan untuk jauh daripada agama. Jadi manusia itu kalau disebutkan di sini berlaku kerosakan ketika itu kerana segalanya berasaskan kepada materi, materialistik, nakkan kepandaian, memburu kepandaian ataupun kedudukan, memburu kekayaan, memburu kemajuan. Kalau tidak ada nilai moral ataupun nilai agama, maka perkara itu akan membawa kepada kerosakan, dengan berlaku kezaliman dan sebagainya. Sementara itu kita kembali kepada negara Arab. Di Jazirah Arab ini, bangsa Arab hidup dengan tenang, jauh dari bentuk kegoncangan tersebut. Mereka tidak memiliki kemewahan dan peradaban Parsi yang kemungkinan kreatif dan pandai menciptakan kemerosotan, falsafah keseberbolehan dan kebejatan moral yang dikemas dalam bentuk agama. Mereka juga tidak memiliki kekuatan ketenteraan sebagaimana Rom yang mendorong mereka melakukan pembesaran ke negara-negara tetangga. Mereka tidak memiliki kemegahan ahli falsafah sebagaimana Yunan yang menjerat mereka menjadi mangsa mitos dan juga khurafat. Itu bangsa Arab tidak dikenali, bahkan kita kata tidak dikenali. Mungkin daripada sudut agamanya lah, mereka tidak ada agama yang yang menyusun kehidupan, namun berlaku juga kerosakan-kerosakan lain lah. Karakter mereka adalah seperti bahan baku yang belum diolah, bahan baru yang belum diolah dengan bahan lain, masih menampakkan fitrah kemanusiaan dan kecenderungan yang sihat dan kuat, serta cenderung kepada kemanusiaan yang mulia seperti setia, penolong, dermawan, rasa harga diri dan juga kesucian. Hanya sahaja mereka tidak mempunyai pengetahuan yang akan mengungkapkan jalan ke arah itu. Daripada sudut kerosakan sosial itu, sebagaimana Rom, Parsi, Yunan dan juga India tadi, mereka masih lagi kurang lah kalau disebutkan. Semua mereka tidak ada pengetahuan kerana mereka hidup dalam kegelapan, kejahilan dan alam fitrah yang pertama. Akibatnya mereka sesat jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, masih lagi tidak dicampur dengan perkara lain. Kerana itulah bila tidak ada ilmu, maka membawa kepada kegelapan, kejahilan. Kemudian mereka membunuh anak dengan sebab kemuliaan dan kesucian, memusnahkan harta kekayaan dengan alasan kedermawanan dan membangkitkan peperangan di antara mereka dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Berlaku pertelingkahan di antara satu bangsa dengan satu bangsa kerana alasan harga diri dan juga kepahlawanan. Membunuh anak, bagaimana disebutkan, membunuh anak perempuan kerana kemuliaan dan kesucian, dan memusnahkan harta kerana alasan kedermawanan. Kedudukan inilah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalal, sesat.
Mereka itu sesat. Allah Ta'ala sifatkan sesat kerana bentuk-bentuk yang tadi, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum min qablihi la minadh dhalin. Dan sesungguhnya kamu min qablihi, sebelum itu, la minadh dhalin, benar-benar di kalangan orang yang sesat. Sesat daripada sudut tadilah. Sebab itu kita sebutkan para nabi ini bukan sahaja mereka membawa manusia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, tetapi para nabi membawa ajaran untuk kehidupan di dunia ini juga, kehidupan dalam dunia ini juga. Bukan kita katakan hubungan dengan Allah Ta'ala sahaja, tetapi hubungan dengan alam yang lebih umumlah, hubungan sesama manusia dengan hubungan sesama makhluk Allah Ta'ala yang lain. Sebab itu peraturan Islam itu merangkumi semuanya, tidak hanya kepada kita kata sesama manusia sahaja, tetapi hubungan dengan alam juga ada kita peraturan-peraturan yang dicatatkan. Bahkan kalau kita dalam pengurusan dunia ini juga ada panduannya dalam Islam, bagaimana tanah itu diuruskan, tanah, bagaimana harta perniagaan itu diuruskan, bagaimana kalau kita katakan kehidupan masyarakat itu bagaimana diuruskan, semuanya ada dalam Islam. Dan itulah dia ajaran yang dibawa oleh para nabi. Para nabi bukan sahaja membawa urusan ataupun perkara yang berkaitan tentang ketuhanan sahaja, hubungan manusia dengan Tuhan sahaja, tapi hubungan manusia dengan yang lain. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah Ta'ala dan hubungan sesama manusia, yang mana bila hubungan dengan sesama manusia maka berkaitlah segala perkara yang ada di keliling manusia itu, keliling manusia itu. Satu sifat apabila dinisbahkan kepada kedudukan umat-umat lain, pada waktu itu lebih banyak menunjukkan kepada i'tizal, maksudnya kecualian ataupun excuse daripada kecaman, celaan dan hinaan kepada mereka. Ini dikarenakan umat-umat lain tersebut melakukan penyimpangan besar dengan minat sorot peradaban, pengetahuan dan kebudayaan. Mereka terjerumus ke dalam lubang kerosakan dengan penuh kesedaran, perencanaan dan juga pemikiran. Itu di sekitar Jazirah Arab. Di samping itu, Jazirah Arab secara geografi, daripada sudut sosial kemasyarakatan, bagaimana yang disebutkan sebelum ini. Adapun daripada sudut geografinya, kedudukan tanah Arab itu terletak di antara umat-umat yang sedang dilanda penggolakan. Apabila diperhatikan sekarang seperti dikatakan oleh Ustaz Muhammad Mubarak, maka akan diketahui betapa Jazirah Arab terletak di antara dua peradaban. Pertama, peradaban barat, materialistik, yang telah menyajikan sesuatu bentuk kemanusiaan yang tidak utuh. Yang kedua, peradaban spiritual penuh dengan khayalan di hujung timur, seperti umat-umat yang hidup di India, China dan sekitarnya. Itu daripada sudut pemerhatian Muhammad Mubarak. Tanah Arab ini terletak di antara negara yang mungkin ada kemajuan daripada sudut materialistiknya, dan negara yang mengambil penting tentang hubungan kerohanian, spiritual. Dan kita kata dua perkara ini penting, hubungan daripada sudut zahirnya, maka perkara itu berkaitan tentang material, benda yang boleh dilihat, benda yang nampak, benda yang boleh disentuh. Pun begitu, kita ada juga sudut yang bersifat spiritual, dalaman. Kerana itu Islam itu turun dengan panduan-panduan, sama ada perkara berkaitan mental, fizikal dan juga spiritual. Aspek akal, aspek badan ataupun jasmani, dan juga aspek hati. Itu memang keperluan yang secara kita katakan manusia dilahirkan, memang keperluan yang tiga itu ada. Maka Islam memenuhi keperluan tersebut dengan namanya Islam, iman dan juga ihsan.
Jika kita telah ketahui kondisi atau kedudukan bangsa Arab di Jazirah Arab sebelum Islam dan kondisi atau kedudukan umat-umat lain sekitarnya, maka dengan mudah dapat kita menjelaskan hikmah ketuhanan, hikmah ilahiyah yang berkenaan menentukan Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengaku bangsa Arab ditunjuk sebagai nasi perintis yang membawa cahaya dakwah kepada dunia menuju agama Islam yang memerintah seluruh manusia di bumi ini agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kepada itu, mungkin kita dapat serba sedikit. Mungkin kalau nak diulas panjang, dilihat lagi kronologi dia, isu-isu dia, mungkin banyak lagi yang boleh dilihat. Tetapi secara asas itu antara hikmah mengapa Nabi SAW dibangkitkan di tanah Arab, untuk yang pertama mengembalikan manusia, mengajak manusia mengesakan Allah Ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua untuk mengajak manusia ke arah akhlak yang baik, ke arah akhlak yang baiklah, salihul akhlak, ataupun dalam riwayat dinama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk membawa manusia kepada akhlak yang terpuji. Selain daripada tauhid, maka perkara yang kedua ialah dia ke arah akhlak yang terpuji. Jadi itu dua misi besar yang dibawa oleh para nabi, seluruh para nabi. Kita katakan, dikatakan kalau pada zaman Nabi SAW perlunya ada nabi yang hadir untuk kembali mengajak manusia mentauhidkan Allah Ta'ala dan juga ke arah akhlak yang baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu di antara hikmahnya mengapa Nabi diangkat ataupun diutuskan di tanah Arab dengan situasi yang disebutkan. Ya, pada masa sekadar itu yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan apa yang kurang daripada Tuhan saya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana ma akhtana wa ta'ala wa asrarna wa a'lana wa anta a'lamu bihi minna, anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih wa salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.